Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man da'a bi da'watihi man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan surau At-Taqwa yang dikasihi Tuan Imam, pemimpin, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para jemaah yang dimuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipertemukan kesemua kita pada malam ini insya-Allah sebagai satu daripada tanda keimanan seseorang yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berada pada tempat yang dimuliakan, min buyutillah, di antara rumah Allah atas dunia ni. Jadi alhamdulillah bertemu lagi kita menyambung pengajian kita, kitab kita iaitu kitab Mukhtasar Sya'bil Iman. Jadi kitab ini adalah kitab ringkasan kepada kitab asalnya iaitu kitab cabang-cabang iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan kitab ini diringkaskan oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i yang meninggal pada 699 Hijrah. Jadi kita dah sampai malam ni tuan-tuan, iaitu pada bab yang membicarakan tentang zakat. Satu daripada cabang iman, iaitu cabang iman yang ke-22, muka surat 40, yang merupakan satu daripada 77 cabang iman yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga diringkaskan oleh pengarang kitab kita ini berdasarkan daripada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim apabila Rasulullah menyebutkan tentang sejumlah cabang-cabang iman. Kata Rasulullah, al-imanu bid'un was-sittuna aw qala bid'un was-sab'una sya'bah. Iman itu kata Nabi ada 60 lebih, atau dalam riwayat yang lain Nabi kata 70 lebih cabang iman. Dan tingkatan iman yang paling tinggi itulah qaulu la ilaha illallah. Dan serendah cabang iman adalah imatatul adza anit tariq, iaitu membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Itu iman lah tu, yang paling kecil iman kita. Ini tahun baru kita perbaharuilah kat mana yang kurang kan. Mana-mana benda yang macam ni kita nak tingkatkan iman kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, tahun baru azam apa ya? Ada azam? Azam saya ialah nak selesaikan dulu azam tahun lepas habis itu. Senang kan? Yang lepas pun tak lepas lagi kan? Itulah kita tiap-tiap tahun mudah-mudahan ada kebaikan lah daripada setiap masa umur kita yang berbaki ni, insya-Allah. Dan wal haya'u syabatu minal iman, dan malu adalah sebahagian daripada cabang iman. Maka di sini kita lihat antara ulama yang terkenal, Imam Baihaqi, bila dia baca hadis Nabi ini, dia carilah mana 60 lebih, mana 70 lebih tu. Lalu ditemuilah dalam kitab, dalam kitab-kitab hadis dan juga di dalam Al-Quran itu sendiri, maka ditemuilah sejumlah 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dulu kita berhenti pada hadis yang terakhir, iaitu hadis daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, nak bagi tahu kepada umat iaitu setiap amalan kita ini menjadi penebus, kafarah kepada dosa yang kita lakukan. Sebab tu kita ni dituntut untuk melaksanakan kewajipan kita, dituntut untuk meningkatkan ibadah kita, kerana satu daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan tu dia menjadi kafarah. Ini jelas disebutkan dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'min muslim tahdurhu salatan maktubah. Hadis ni masyhur, kita biasa kita dengar. Siapa yang biasa dengar orang baca hadis ni, dia akan dengar hadis ni lah bab solat. Kata Rasulullah SAW, tiadalah seorang Muslim yang mendapati masuknya waktu salat telah tiba. Lalu apa yang dia lakukan? Dengar azan, masuknya waktu salat, fayuhsinu wudu'aha, lalu memperelokkan wuduknya.
mencantikkan, memperbaharui dan mengelokkan wuduknya. Ambil elok-elok wuduk tu. Hadas itu angkat hadas dengan betul. Pada bab taharah kita bincang dah. Wa khusyu'aha, dan juga pada khusyuknya. Khusyuk ni makna dalam solat. Khusyuk ni mula daripada hati lagi. Hati ni bersih. Semayang ni bukan sebab benda lain, sebab kerana Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala kita semayang. Dan juga perbuatan kita khusyuk betul-betul semayang kita, menepati rukunnya, syaratnya, dan juga termasuklah amalan perbuatan kita untuk menghadirkan rasa khusyuk. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, ketika mana kita solat, kita ni disunatkan untuk melihat tempat sujud. Melainkan pada tasyahud saja kita melihat telunjuk kita. Itu dalam mazhab Syafi'i. Selebihnya kita melihat pada tempat sujud. Itu boleh mendatangkan kekhusyukan. Ini adalah antara syarah kepada hadis ni. Dalam mazhab Syafi'i adalah kita melihat tempat sujud kita. Sebab tu kalau kita nak pejam mata pun diharuskan, tapi bukan banyak kali lah. Kalau pejam mata ni, sebagian ulama kata makruh dan sebagian mengatakan harus, tetapi perintah kita dalam sembahyang adalah melihat pada tempat sujud. Sebab tu kalau subuh lagilah jangan dipejam mata tu dan takutkan sesedar imam semua kawan-kawan dah balik tak bangun tak payah sujud lagi. Sebab tu Nabi SAW juga pernah menegur isteri baginda yang tercinta Sayyidatina Aisyah supaya membuang atau mengalihkan satu birai atau tirai kain yang ada di hadapan yang ada corak, menunjukkan bahawa hujah menunjukkan Nabi SAW ketika solat Nabi melihat di hadapan dia. Dan begitu juga perintah Nabi SAW supaya membunuh dua benda yang hitam, aswadain, dua benda yang hitam ni. Apa dia tu? Itu kalajengking dan juga ular. Ketika mana solat, maka kalau nak tengok dua benda ni, syarat dia buka mata lah. Kalau dipejam mata, mana nampak tuan-tuan? Mungkin Ustaz itu tak munasabah. Ya, kat surau kita mungkin tak lah sangat. Tapi kalau kita pergi setengah tempat tu, atau negara tu, memang terdedah kepada haiwan-haiwan yang berbisa. Maka Nabi kata, bunuh dua benda yang hitam ni. Maka menunjukkan bahawa kita membuka mata kita ketika solat. Kalau nak pejam juga pada waktu-waktu yang seketika sahaja, ataupun sebab-sebab yang tertentu. Baik. Dan kemudian memperelokkan rukuknya. Hak ini maksudnya perbuatan sembahyang kita. Daripada kita tuhur, dan kemudian kita menghadirkan khusyuk, dan juga rukuk kita, mana perbuatan solat kita. Kesemua itu, kata Rasulullah SAW, illa kanat kafaratan lima qablaha minadh-dhunub ma lam ya'ti kabiratan. Semuanya itu kata Rasulullah, dia menjadi kafarah. Kalimah kafarah ni biasa dengar kan? Kafarah. Bila kita habis majlis, kita kata kita baca tasbih kafarah. Kafarah ni tuan-tuan, disunatkan kita lepas habis mana-mana pertemuan dan majlis kita disunatkan untuk mengakhiri dengan tasbih kafarah. Sebab apa? Setiap kita bila bertemu ni kadang naik suara, kadang contoh kita mesyuarat, kadang kita taklimat, kadang kita berjumpa atau kita bertemu seperti ini, kadang-kadang hati kita ni macam-macam. Kadang mulut kita pun terkeluar perkataan yang tak sepatut, ada salah silapnya. Maka kita membaca tasbih kafarah ni disunatkan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Selesai. Maknanya pertemuan kita itu adalah pertemuan yang berakhir dengan keberkatan dan ampun daripada Allah SWT. Maka dalam hadis ni Nabi kata apa? Perbuatan sembahyang kita itu, solat yang kita lakukan itu menjadi kafarah, menjadi penebus kepada dosa. Dosa yang maksud sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, itu tidak diampunkan dengan perbuatan amalan tersebut, kerana selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar, maka Allah ampunkan dosa kita. Begitu juga dengan amalan yang lain. Kalau kita ni, Nabi bagi satu perumpamaan yang paling kecil, kita terpijak duri, maka duri itu adalah ujian dan musibah kepada kita yang menjadi kafarah dosa kita. Sebab tu kalau kita kadang-kadang rasa hebat dah, tiba-tiba kita jatuh tangga, kita pergi maki tangga tuan-tuan. Tak boleh. Setiap musibah yang berlaku kepada kita itu, kita sangka baik pada Allah Ta'ala. Dan kita sebagai manusia yang selain daripada Nabi Al-Maksum SAW, maka kita mesti buat dosa dan salah. Maka segala yang kena pada kita itu adalah merupakan kafar. Kadang jalan-jalan tersepak batu sakit kan, darah kita punya ibu jari kita, itu kafarah lah tu. Dan begitu juga perbuatan amalan besar macam umrah. Satu tempoh umrah dengan umrah yang lain kata Rasulullah, di antaranya adalah penghapus kafarah kepada dosa-dosa kita. Banyak amalan-amalan kita. Jumpa dua orang saudara kita, berjabat tangan bersalaman, gugur dosa kita sehingga berpisah dua saudara tu. Lepas tu jangan sombong dengan orang. Semua perbuatan kita, bila kita jumpa, kita berjabat tangan tu menggugurkan dosa kita.
Banyaklah tuan-tuan kalau nak senaraikan. Itulah kelebihan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kita, Nabi beritahu benda-benda yang menggembirakan. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat pada bab zakat ni, zakat yang dimaksudkan dalam kitab ini dengan makna iman secara umum. Sebab kalau kita kata kenapa pengajian kita di surau ni atau di mana surau kita mengaji kitab ni, kita kata bab akidah, pasal kitab kita ni berkaitan dengan syu'abil iman, cabang-cabang iman. Maka ini berkaitan dengan tauhid, akidah. Tetapi dimasukkan bab-bab yang terkait dengan fiqh secara langsung. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita lihat iman ini ada dua. Maknanya secara khusus dan juga makna iman secara umum. Makna iman secara khusus adalah hati kita ni membenarkan segala perkara yang datang daripada Nabi SAW. Itu iman secara khusus. Termasuklah rukun iman yang 6 tu. Yang datang seorang lelaki jumpa Nabi SAW dalam satu majlis, beritahu kepada aku tentang Islam, beritahu aku tentang iman. Nabi pun beritahu lah, al-iman an tashhadu an la ilaha illallah, hingga akhir 6 rukun iman tu. Itu makna iman secara khusus. Adapun makna iman secara umum, itulah perbuatan kita mengikut segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diletaklah pengarang kitab kita ni, zakat merupakan satu daripada syu'abil iman, cabang-cabang iman. Baik. Yang ada kitab, kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang telah diletakkan oleh pengarang kitab kita ini sebagai dalil dan hujah kepada zakat merupakan satu daripada cabang-cabang iman. Yang pertama sekali iaitu pada surah yang biasa kita baca, surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima, Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika min dinil qayyimah. Ini ayat ni surah Al-Bayyinah lah kan, yang biasa kita dengar. Kita baca dulu ayat yang disenaraikan, kemudian kita cuba huraikan apa yang telah diberikan keterangan dalam kitab kita ni. Yang keduanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada surah At-Taubah ayat 34 hingga 35, pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Taala pada surah At-Taubah ayat 34-35, dan begitu juga pada ayat yang ketiga yang didatangkan iaitu surah Ali Imran ayat 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dalilnya banyak lagi sebenarnya, cumanya kitab kita ni ringkasan. Bila kata ringkasan, tak buat tebal-tebal lah. Kalau kita tengok dalam teks yang asalnya dalam bahasa Arab, lebih nipis lah daripada kitab kita ni. Ni bunyi handphone saya ke tuan-tuan? Saya berhenti sekejap. Dia bunyi. Tak ada. Baik. Kalau kita melihat pertama sekali Allah mengatakan pada surah Al-Bayyinah, kerana berkaitan dengan zakat. Zakat ni dia terkait dua. Yang pertama itu zakat yang berkaitan dengan tubuh badan. Itu kita panggil sebagai zakat fitrah. Ataupun dalam bahasa kita dia kata zakat fitri. Dia tak sebut fitrah. Kita sebut fitrah, betul tu. Yang kedua adalah zakat yang terkait dengan harta. Itu termasuklah zakat pendapatan, yang setengah negeri itu dia lebih luas lagi. Ada masuk zakat saham dan sebagainya. Zakat ternakan, zakat tanaman, zakat emas dan perak. Ini kita tak bincang lah dalam kuliah kita, pasal ni bab fiqah. Ini kena bincang khusus dalam bab fiqah. Banyak kitab fiqah berkaitan dengan zakat. Maka zakat ni adalah satu perintah yang wajib, selagi mana dia telah menepati syarat dia, wajib keluarkan zakat. Baik. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang dibawa pertama sekali dalam surah Al-Bayyinah, Allah mengatakan yang bermaksud padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah. Pertama sekali, ini perintah agama. Sembah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan tetap teguh di atas tauhidnya. Dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Ini perintah wajib mengeluarkan
zakat. Dan demikianlah itulah agama yang benar. Ini perintah. Satu daripadanya mahallul syahid dia adalah mengeluarkan zakat. Wa yu'addu zakah, memberi zakat. Pertama. Kemudian pada ayat yang kedua, ini menyebabkan beberapa perkara yang kita kena faham. Bila Allah menyebutkan wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ingatlah kata Allah Taala, orang yang menyimpan emas dan perak. Manusia ni memang suka simpan emas dan perak lah. Dan ni bukan orang perempuan, orang lelaki pun suka. Sebab tu ada orang kadang dia beli jongkong, ada beli bar emas, ada beli dinar. Untuk apa ni? Dia sukalah dia kumpul untuk future dia ke, ataupun untuk apa-apalah. Kalau simpan duit mungkin habis, dia kata kalau simpan emas ni dia jadi satu pelaburan. Boleh tak kita simpan emas dan perak ni? Boleh, tak ada masalah. Harta kita ada, simpanlah. Yang jadi masalah dia apa? Yang jadi masalah dia bila Allah kata wala yunfikunaha fi sabilillah, dia tidak mengeluarkan, ataupun dia kata dalam terjemahan dia tidak membelanjakannya pada jalan Allah Taala. Tidak membelanjakan, wala yunfikunaha ni maksud dia adalah tidak mengeluarkan zakat. Allah kata kepada orang-orang yang suka menyimpan emas dan juga perak ni, dan mereka ni pula tidak mahu mengeluarkan, iaitu zakat daripada emas dan peraknya. Ini perintah, larangan. Jangan kita mengingkari perintah, iaitu mengeluarkan ataupun menunaikan zakat pada jalan Allah Ta'ala. Ini masalah. Kumpul emas boleh, tapi yang jadi masalah dia adalah perbuatan kita tidak mengeluarkan zakat. Allah kata apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Hak ni kita kena faham. Dalam sangat perkataan ni. Allah kata khabarkan kepada mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, bila kita gunakan perkataan-perkataan tertentu, khususnya dalam Al-Quran ni, dia bermaksud yang sangat dalam. Bila Allah mengatakan orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka ni enggan mengeluarkan zakat, Allah kata apa? Fabashshirhum, beritahu mereka berita gembira. Masya-Allah, tuan-tuan faham tak tu? Allah fabashshir, ayat basyara ni tuan-tuan, dia lebih kepada memberitahu khabar yang gembira. Kita pun pelik, kenapa Allah perintahkan supaya beritahu kepada mereka yang ada emas dan perak ni tapi tak nak keluarkan zakat, sampaikan berita gembira kepada mereka. Apakah berita gembira tersebut? Pada ayat yang seterusnya disebutkan bi'adzabin alim, iaitu dengan azab yang sangat pedih, tidak terperi. Maka kita lihat sini bahawa pertama sekali itu adalah satu bahasa yang menemplak. Kalau kita bahasa orang kita kata sindir, atas dunia ni suka kita ni kumpul emas, seronok, suka kumpul emas, dah banyak, dah bertahun-tahun aku simpan, tengok koleksi emas aku banyak. Dia seronok lah, orang kumpul emas ni seronok. Daripada bukan zaman kita je, daripada dulu lagi. Ia menjadi satu kemegahan yang dikumpul-kumpul dan dibanggakan. Dengan keseronokan itulah manusia lalai. Maka Allah kata khabarkan berita gembira kepada orang yang macam ni, yang menanti mereka adalah bi'azabin alim, iaitu azab yang sangat pedih. Kalau dari segi tata bahasa Arab ni, alim ini menjadi sifat kepada azab. Alim ini adalah merupakan sifat kepada azab. Tetapi azab tu tak pedih. Yang pedih siapa? Yang pedih kita lah, manusia ni, yang akan diazab dengan azab tersebut. Tu maknanya bila satu benda nak dizahirkan dan ditonjolkan, satu benda tu sangat bersangatan peritnya dan azab dan pedihnya, maka Allah menggunakan perkataan-perkataan seperti ini. Dinisbahkan, disandarkan pedih itu kepada azab, tetapi hakikatnya azab itu adalah terkena pada manusia. Kita ni manusia tak boleh terlawan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata khabarkan berita gembira kepada mereka yang menyimpan emas dan perak, lalu mereka itu tidak membelanjakannya, tidak mengeluarkan zakat, maka kepada mereka itu khabarkan berita gembira yang menanti mereka adalah azabin alim. Kalau kita lihat dalam kitab kita, dia kata apa? Satu azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Yang merasa sakit siapa? Azab ke manusia? Manusia. Ini sungguh satu peringatan yang sangat kuat daripada Allah SWT kepada kita yang lalai dan berseronok dengan harta-harta dunia tetapi tidak mengeluarkan zakat. Maka nantikan apa yang akan dibawa dan diberi balas kepada Allah Ta'ala pada hari akhirat kembali. Kemudian pada seterusnya ayat mengatakan bahawa iaitu bila berlakunya, iaitu pada hari dibakar emas dan perak dalam neraka Jahannam,
lalu diselar di lahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan. Ni dekat-dekat hujung tahun, dekat Ramadan ni keluarlah hadis ni. Orang baca kan. Harta-harta yang kita kumpul, yang tak keluarkan zakat, apa dia? Harta ni semua akan dibakar emas, perak, neraka dan jahanam, kemudian diselar pada dahi kita, pada badan kita, pada belakang kita, pada apa yang telah kita simpan tersebut. Baik. Kemudian pada ayat yang ketiga, iaitu surah Ali Imran ayat 180, jangan sesekali orang yang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka daripada kemurahannya, menyangka bahawa kebakhilan itu baik untuk mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Ayat ni sekali kita kaitkan dengan hadis, sebab Nabi SAW dia baca ayat ni. Dalam hadis ni Nabi menyebut, pada hujung hadis tu Nabi baca ayat ni. Nanti kita bacakan sekali dengan huraian dia. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis. Dan kita bab zakat ni ada dua hadis saja, hadis yang berkaitan dengan cabang iman zakat. Yang pertama iaitu hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Abdullah bin Abbas, dalam Sahihaini. As-Sahihaini merujuk kepada dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ibnu Abbas ni satu orang sahabat Nabi SAW. Dia dengan sahabat lain masing-masing ada kelebihan. Nanti kita baca ni hadis berkaitan dengan sahabat yang lain juga. Dan doa yang masyhur yang kita amalkan, yang Nabi ajar kepada Ibnu Abbas, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia digelar sebagai penterjemah Al-Quran. Dia seorang yang alim, yang Allah kurniakan kefahaman tentang agama dan juga kemahirannya dalam Al-Quran yang sangat tinggi. Baik, dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut oleh Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman ahlal kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ajabuka lidzalika fa'limhum anna Allah qad tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ajabuka lidzalika fa'limhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyanihim wa turaddu ala fuqarahim fa inhum ajabuka lidzalika fa iyyaka wa karaim amwalihim wa iyyaka da'watul mazlum fa innahu laisa bainaha bainallahi hijab. Hadis ni banyak ayat-ayat berkaitan dengan hukum-hukum yang kita nak ambil. Pertama sekali kalau kita lihat, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana mengutuskan Mu'adz ke Yaman. Mu'adz yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni satu orang sahabat, beza umur dengan Nabi jauh macam Abdullah bin Mas'ud juga Ibnu Abbas, jauh umur dia. Ibnu Abbas lagi jauh beza umur. Mu'adz bin Jabal ni satu orang sahabat Nabi SAW, muda, umurnya sekitar 20-an. Ketika mana Rasulullah SAW mengutuskan Mu'adz ke Yaman sebagai apa? Nabi hantar Mu'adz ni sebagai qadi. Masya-Allah tuan-tuan. Umur dia berapa? 20 tahun. 20 tahun Nabi hantar sebagai hakim, qadi, orang yang nak tentukan hukum halal haram ni. Ada tak zaman kita umur 20 tahun jadi duta wakil negara? Belum lagi kan. Dan kita pun kalau tengok muda sangat, kata muda sangat ni, tak patut, tunggulah dulu. Jadi pemimpin biarlah lama sikit barulah. Nabi SAW pasal dia kenal, Nabi iktiraf Mu'adz ni, dan dia sangat memuji-muji Mu'adz ni. Dalam banyak riwayat dia kita baca, Mu'adz bin Jabal ni umur 20 tahun Nabi hantar jadi qadi satu negara nama dia Yaman. Nabi nak bagi tahu kat Yaman nanti apa jadi. Kalau kita lihat Mu'adz bin Jabal ni pernah satu hari, bukti antara sahabat yang Nabi paling sayang adalah Mu'adz. Satu hari Nabi pegang Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi pegang tangan dia. Nabi kata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah Mu'adz, sesungguhnya engkau ni paling aku sayang. Masya-Allah. Nabi tanya budak muda ni, dalam banyak-banyak sahabat ni, semua sahabat ada kelebihan masing-masing. Antaranya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, demi Allah,
sepakat para ulama, tak ada manusia atas dunia ni paling mulia sekali adalah Nabi SAW. Dan semulia-mulia manusia itulah telah memuji satu orang sahabat, nama dia adalah Muaz bin Jabal. Nabi bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, sesungguhnya Muaz, kamu ni orang paling aku sayang. Hadis ni cerita apa? Nabi kata kepada Muaz, jangan kau tinggalkan selepas habis sembahyang kamu, bacalah doa ni. Apa doa dia? Ingat tak doa dia? Amal, kita amal. Biasa dengar imam baca. Doa dia apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi kata jangan tinggal lepas sembahyang. Jangan tinggal lepas sembahyang baca doa ni. Sebab tu kita kena amal doa ni, jangan tinggal doa ni. Wahai Allah, bantulah aku ala zikrika, dalam mengingati kamu, wa syukrika, dan dalam mensyukuri, berterima kasih kepada kamu. Syukur ni maknanya luas. Syukur kita berterima kasih dengan lafaz Alhamdulillah. Syukur dengan membalas segala ketaatan. Apa Allah perintahkan buat saja, apa Allah tegah larang, itu syukur. Dan juga ala wa husni ibadat, dan mengelokkan dan membaiki ibadah kepada kamu. Maka doa ni kita kena amalkan. Nabi kata, demi Allah wahai Muaz, kau orang paling aku sayang. Pas sembahyang jangan tinggal satu doa ni, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang tak pernah amal lagi, mulalah beramal. Ini hadis ni hadis sahih, Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Sebab tu Nabi SAW juga mengiktiraf Muaz sebagai seorang yang sangat alim. Kata Nabi SAW, a'lamhum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Ketahuilah kalian, orang yang paling alim dalam perkara hukum halal dan haram, hukum fiqah ni, Nabi sebut nama. Nabi kata itulah Muaz bin Jabal. Sebab tu Nabi hantar umur 20 tahun jadi qadi kat Yaman. Pasal Nabi kata orang yang paling alim dalam bab halal dan haram, Muaz bin Jabal. Lalu Nabi hantar Muaz sebagai qadi di Yaman. Dan para sahabat Nabi pun macam tu juga, puji Muaz banyak. Nabi Muaz ni kena puji banyak, anak muda ni kena puji banyak, sahabat-sahabat yang veteran. Antaranya kalau kita lihat antara sahabat-sahabat yang lain, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Kunna nushabbihu bi Ibrahim. Dulu kami selalu mengatakan, menyamakan Muaz ni dengan Nabi Ibrahim. Dia tinggikan kedudukan Muaz ni dengan mengatakan, dulu kami selalu sandarkan, sebutkan, samakan Muaz ni dengan Nabi Ibrahim sebab dua perkara. Yang pertama kerana ummah dia, kerana dia menyebarkan dan mengajar ilmu kepada orang. Yang kedua, dia sangat taat dan patuh kepada perintah Allah. Ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun Nabi puji banyak juga. Dia satu orang yang secara fizikal dia kurang daripada sahabat lain. Orang ni kecil lah. Kalau dia duduk, kalau dia berdiri tu sama tinggi dengan sahabat yang duduk. Faham tak tu? Macam kita duduk ni, dia berdiri tu sama tinggi. Dan pernah satu hari dia panjat pokok. Pokok tu, nama pokok tu pokok arak. Tahu pokok arak? Alif, ra, alif, kaf. Arak, bukan arak minum tu. Arak. Pokok tu, ni kalau kita masuk bab siwak bersugi kan, pakai kayu kan. Dia ada turutan dia. Turutan paling baik sekali gunakan kayu adalah kayu yang asal daripada pohon atau pokok al-arak. Yang kedua, jatuh pohon zaitun. Tak ada pohon zaitun, pelepah tamar. Tak ada lagi turun-turun sampai ulama haruskan guna beruh gigi pun boleh. Dengan tujuan dia untuk membersihkan mulut kita. Lagi-lagi kalau nak semayang. Ketika nak semayang, nak sebelum semayang tu. Maka pokok al-arak ni Abdullah bin Mas'ud panjat. Bila dia panjat tu nampak betih kaki dia ni. Dan betih dia sangat kurus. Kecil, kaki dia kecil. Kita ingat semua sahabat hebat-hebat badan lah. Tak. Abdullah bin Mas'ud ni Nabi puji sungguh. Bila nampak betih kaki dia kecil halus tu, sahabat yang tengok tu tertawa lah. Sifat manusia macam tu lah. Kita lagi 20 kali ketawa kot kan. Duk kutuk-kutuk lagi, ambil gambar lagi hantar kat orang. Kaki macam lidi. Sahabat tertawa lah tengok. Nabi kata apa? Sesungguhnya timbangan dua betis Abdullah bin Mas'ud ni lebih berat daripada gunung Uhud. Besar Nabi puji dia tu. Sesungguhnya timbangan dua betis yang kecil yang sahabat tengok tertawa waktu dia panjat pokok al-arak tu lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Tuan-tuan pergi Madinah tengok gunung Uhud, nampak? Pernah tengok sebesar-besar gunung tuan-tuan Daripada jauh pun kita nampak, masya-Allah. Hak tu banyak benda kalau kita tengok
dinisbahkan dengan gunung Uhud. Pergi pahala bawa jenazah semua dinisbahkan dengan gunung-gunung yang ada di Mekah dan Madinah, menunjukkan besarnya pahala satu orang kalau buat. Ini termasuklah Abdullah bin Mas'ud. Baik. Bila Nabi hantar dia kepada Yaman, kata dia, qala lahu innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Nanti akan datang kepada kamu satu kaum, iaitu ahli kitab, ahlul kitab. Ini bincang baru ni tentang ahlul kitab kan. Masuk ashabul kahfi. Hak tu ulama selesai dah, ulama kita selesai dah tentang rujuk mufti kata apa. Ataupun pihak-pihak yang dah terang kan. Cuma dalam hadis ni zaman Nabi SAW, dia bukan zaman ashabul kahfi. Ahli kitab yang ada yang dalam hadis ni bahawa mereka ni tak beriman. Apa hujah mereka tak beriman? Nabi kata fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi kata dakwahlah kepada mereka, serulah kepada mereka, ajak dan ajarlah kepada mereka bahawa bersyahadah tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan aku ini Rasulullah. Maknanya mereka beriman ke tidak? Mereka tak beriman lah ahli kitab ni. Nasrani ni tak beriman, Kristian ni tak beriman. Nabi kata, Muaz, aku lantik kamu jadi qadi di Yaman. Sampai di Yaman akan datang kepada kamu satu kaum, itulah ahlul kitab, golongan ahlul kitab. Mereka ni tak beriman. Kamu nak buat apa dengan mereka ni? Ajar mereka dan ajak mereka masuk Islam. Ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kata fa inni rasulullah wa anni rasulullah, aku ni nabi. Selesai. Fa inhum ajabuka lizalika, kalau mereka sahut, mereka ikut, mereka taat, maknanya mereka masuk Islam. Nabi pesan apa kamu Muaz? Fa'limhum anna qad aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajar dan suruh mereka sembahyang. Allah telah memfardukan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ini kita kena faham. Nabi SAW bila mana dia berdakwah, satu kaum, satu kelompok, satu kerajaan, bila mana mereka, pemimpin mereka dah beriman, bersyahadah tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, perintah pertama sekali Nabi suruh buat apa? Sembahyang. Ini bab kita sebelum ni lah, bab solat. Perintah besar tu, sembahyang. Beriman dulu, baru sembahyang. Tak beriman, tak sembahyang. Beriman, kemudian sembahyang, Nabi kata. Sebab Allah telah memfardukan 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sembahyang, kemudian kata Nabi SAW, wa in fa inhum ajabuka lizalika. Kalau mereka taat, apa yang kamu buat? Syahadah sudah, sembahyang pun sudah. Ini perintah zakat. Nabi kata fa'limhum annallaha qad aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Allah bagi tahu mereka, suruh mereka, Allah dah fardukan supaya sadaqatan fi amwalihim. Sedekah maksud di sini dalam hadis ialah zakat daripada harta mereka. Di sini kita lihat apa? Kalau kita lihat perintah pertama sekali, iaitu fa'limhum, dan ajarkan mereka, beritahu mereka. Mereka tu siapa? Mereka itulah asalnya tak Islam. Mereka itulah Nasrani. Mereka tu ahli kitab. Setelah mereka peluk Islam, maka mereka orang Islam. Maka perintah mengeluarkan zakat ni kepada siapa? Pada orang Islam. Boleh tak minta zakat pada orang bukan Islam? Tak boleh. Ini hadis ni hadis hukum. Berkaitan dengan ambil dan bagi zakat. Perintah sekali jelas, iaitu kepada mereka yang telah memeluk Islam, Nasrani yang telah memeluk Islam, maka orang Islam wajib ambil zakat daripada mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, ambil daripada harta mereka, kekayaan mereka. Orang kaya lah. Orang kaya yang mana? Orang kaya yang Islam. Jangan pergi ambil orang yang tak Islam. Ui, kaya lah dia tu, ambil sikit zakat dia. Gunung dia punya. Gunung tu macam negeri tak? Hospital lah dia. Ui, baik kaya, ambil duit zakat dia. Tak boleh. Zakat ni daripada orang Islam, harta orang Islam. Kemudian kata Nabi SAW, wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau kita lihat terjemahan ni kata apa? Dan kemudian berikan kepada golongan fakir. Golongan fakir maksud di sini, ni penting. Sebab ni ulama khilaf kat sini. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan beri kepada fuqaraihim, fakir-fakir, iaitu mereka. Mereka tu merujuk kepada siapa? Iaitu orang Islam. Maknanya ambil zakat daripada orang Islam, khusus lagi orang kaya Islam, dan kemudian bagi zakat kepada orang fakir. Orang fakir ni orang fakir yang Islam ke tak Islam? Orang Islam. Sebab itu kita tengok khilaf di kalangan pandangan ulama. Walaupun 4 mazhab, pandangan yang besar ni tuan-tuan,
kita ni duit zakat tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Tak boleh bagi. Adapun setengah negeri ataupun setengah institusi yang mengatakan harus bagi zakat pada orang bukan Islam, itu pandangan yang kecil, minoriti. Kita melihat wakil keadaan tempat lah. Kalau negeri kita, kawasan kita, orang Islam ramai lagi fakir miskin, agak-agak kita nak bagi tak orang bukan Islam? Kita dulukan orang Islam kita. Tu zakat daripada orang Islam. Orang bukan Islam dia ada dia punya bahagian dia. Ada kita minta dia sebagai benda-benda yang dibenarkan, yang diharuskan. Adapun pandangan ada negeri kita dengar boleh bagi pada orang bukan Islam, tu pandangan yang kecil. 4 mazhab tak boleh bagi pada orang yang bukan Islam. Maka hadis ni pegang sungguh. Pada hadis ni hadis hukum. Para ulama bila mana mereka mengatakan tak boleh bagi zakat pada orang bukan Islam, mereka berpegang pada hadis ni. Kerana orang Nasrani ni mereka tak Islam, masuk Islam ambil harta mereka dan kemudian bagi pada orang miskin di kalangan yang Islam. Ini penting. Sebab tu kita kena jelas. Melihat wakil lah. Tapi kalau satu negara tu sekian-sekian orang Islam pun dah tak ada, harta zakatnya banyak, maka di situlah mungkin yang diambil pandangan yang minoriti tu, pandangan yang kecil tu yang boleh bagi pada orang bukan Islam. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, di tempat kita agak-agak ramai orang Islam, susah tak lagi? 4 golongan asnaf ni ramai, fisabilillah lagi besar. Sebab tu pendekatan Islam asyidda' wa ala kufar wa ruhama' bainahum. Keras pada orang kafir, maksud dengan maksud yang tertentu, wa ruhama', dan berkasih sayang dengan orang Islam, orang beriman. Kita kena baik dengan orang Islam, jaga kebajikan orang Islam. Pasal zakat ni duit kita, ya, orang Islam. Inilah dibincang oleh ulama. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, fa inhum ajabuka lizalika, kalau mereka taat pada kamu, semua dia buat, sembahyang sudah, mengucap sudah, zakat pun sudah, lizalika fa iyyaka wa qaraimu amwalihim, waspadalah kamu dengan harta yang mereka kasihi. Pesan pula, jangan ambil daripada harta yang mereka sayang. Kalau ternakan tu jangan ambil ternakan yang mereka tak bagi kat orang, jangan. Agama tak suruh lah tu. Kita payah nak bagi kat orang, orang ambil harta kita sebagai zakat, tak boleh. Tetapi pada masa yang sama, iaitu kita yang mengeluarkan zakat, jangan bagi, Nabi tak suruh bagi yang paling hodoh, yang paling buruk. Bagi yang paling elok lah. Maknanya ada give and take lah kan. Orang yang nak ambil harta zakat ni, jangan paksa orang. Sebab apa? Nabi kata di hujung hadis, wa iyyaka da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan jauhilah doa orang yang dizalimi, sesungguhnya tiada hijab di antaranya dengan Allah. Hadis ni menunjukkan doa orang yang terzalim adalah mustajab, tak ada hijab. Sebab tu jangan buat jahat kat orang. Zalim tu apa ustaz? Zalim tu pukul ke? Tak. Zalim tu maknanya luas. Dia lawan kepada adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka zalim adalah berlawanan, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Tu hak dia, kita pergi ambil. Zalim lah tu. Banyak huraian zalim ni. Jadi kalau kita terfikir-fikir nak naya orang, tentang dia naif, kurang ilmu, kurang tahu, kita pun pedaya dia, scam dia, kan? Tipu dia. Zalim apatah lagi yang besar-besar lah. Maka Nabi kata, jauhilah, waspadalah, dia kata, jauhilah doa orang yang dizalimi. Hati-hati dengan doa orang yang kena zalim ni. Kita rasa seronok kan zalim orang kan? Hati-hati doa dia tu. Kalau dia bangkit tengah malam minta pada Allah Ta'ala atas kebenaran, keadilan bagi dia, habis kita. Sebab apa? Sebab tiada hijab doanya di antaranya dengan Allah. Tak ada hijab. Kita kalau rasa orang dah naya, dah zalim kita sangat-sangat, tuan-tuan, merayulah pada Allah Ta'ala. Doa kita makbul. Balik. Hak kita tu kita nak. Hak tu kita kena pegang. Saya habis sikit hadis yang terakhir. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yu'addu zakatahu masala lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwiquhu thumma ya'khudhu bilih zimatayhi yani shidqayhi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian Nabi baca ayat kita baca tadi ya, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma yubakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa maksud hadis ni? Siapa yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, man atahullahu malan. Ayat ni, hadis pertama ni jelas dah.
Kita kena faham, ni orang beriman dia kena yakin. Allah kata apa? Siapa yang diberi harta oleh Allah Ta'ala. Kita kena faham, harta yang ada pada kita, harta ni siapa yang bagi? Allah yang bagi. Ingat harta yang ada pada kita ni, yang banyak ni, rumah kita besar, kita harta kita, Nabi kata apa? Harta ni Allah yang bagi. Ni bukan harta Ahmad Albat, tiba-tiba jumpa. Harta ni Allah yang bagi. Itu iman tu. Harta yang ada pada kita ni, Nabi kata pertama dalam hadis ni adalah pemberian daripada Allah. Jadi bila Allah dah bagi, apa nak buat ni? Falam yu'addu zakatahu. Ingat, sesiapa yang diberi harta oleh Allah Ta'ala namun tidak menunaikan zakatnya, tak bayar zakat. Allah yang perintahkan kita tunaikan zakat. Allah jugalah yang merintahkan kita, Allah yang berikan kita harta tersebut. Tiba kita lawan dia. Yang bagi harta tu suruh kita buat benda, kita tak buat. Itu tak kenalah. Kita pun kalau kita tolong orang, lepas tu orang tu kena naya kita balik, khianat kita balik, macam tu lah. Perumpamaan bagi Allah lebih tinggi lah. Apa yang berlaku pada harta yang tak dikeluarkan zakat ni? Kata Nabi SAW, harta itu akan ditukar menjadi seekor syuja'an aqra'. Syuja'in aqra' ni apa? Cuba baca terjemahan Haji. Baca apa? Ular jantan yang berkepala botak. Ular jantan yang berkepala botak. Botak masuk dalam hadis ni apa? Syuja'in aqra' ni botak yang bersangatan kilatnya. Siapa orang pelitan ni? Kalau ular tu makin bisa, tanda dia adalah kepalanya lebih licin. Ada tak siapa boleh mengesahkan? Guru saya kata macam tu. Orang haiwan. Nak tengok bisa ular tak bisa, tengok kepala dia. Tapi dalam hadis ni lebih lagi lah. Dia gunakan perkataan syuja'an aqra'. Siapa yang ada harta Allah bagi, dia tak keluarkan zakat, nanti bila tu hari kiamat, dia akan, hartanya semua tu akan bertukar menjadi syuja'an aqra', iaitu ular yang berkepala botak, maknanya licin, dan menunjukkan semakin berbisa dan terlalu berbisa ular tu. Harta-harta yang kita kumpul lah atas dunia ni tak bagi zakat. Kemudian pada ular itu ada apa? Lahu zabibatani yutawwatu. Ia mempunyai 2 titik di atas matanya sambil membelenggu. Ular ni, harta kita ni, orang kata harta ni tak bawa ke mati, orang kata kan. Harta bawa ke mati tak tuan? Bawa lah. Tapi dalam bentuk ular. Harta ni bawa juga tapi bentuk ular. Hak ni Nabi sebut. Kita kata harta ni kau kumpul tak bawa ke mati, ya. Tapi kalau harta tu salah guna dan langgar perintah Allah Ta'ala, harta tu datang. Nabi kata apa? Harta ni yang kita tak keluarkan zakat ni, Allah bagi ni, dia pada hari kiamat dia akan bertukar ataupun menjadi syuja'an aqra', ular yang berkepala botak dan licin, menunjukkan betapa berbisanya ular tersebut. Dan padanya ada 2 titik di matanya. Kemudian ular tu membelenggu dia, belik tuan dia. Lalu mengatalah ular itu kepada yang enggan membayar zakat. Dia kata apa? Akulah hartamu dan akulah simpananmu. Nampak? Harta tu datang dalam bentuk yang mengerikan. Dan kemudian Nabi kata summa yaklu ana maluka anakan luka summa talahazil ayah. Kemudian Nabi bacalah ayat ni tadi, nak menerangkan kepada kita. Dengan maksudnya kata Rasulullah, jangan sesekali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu adalah lebih baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Ini surah Ali Imran ayat 180 yang kita baca pada awal kuliah kita tadi. Wallahu alam. Jadi hadis ni hadis yang kedua lah, kita ringkas saja, yang menunjukkan menjadi dalil dan juga hujah kepada cabang iman yang ke-22, iaitu zakat dengan makna iman secara umum. Wallahu alam. Jadi insya-Allah akan datang kita masuk cabang iman yang ke-23 daripada 77 cabang iman, iaitu pada bab puasa. Pada bab puasa insya-Allah. Wallahu alam. Pasti banyak kekurangan dan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati